Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana binti Saidan. Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Tauhid Darjah 1 dalam bab baik yang bertajuk mengeluarkan zakat. Sebelum kita memulakan kelas kita lebih lanjut lagi, terlebih dahulu kita akan membacakan doa sebelum memulakan pelajaran serta doa berjaya dalam pelajaran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi memulakan kelas kita pada hari ini, saya akan menerangkan secara ringkas tentang bab yang akan kita pelajari, iaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ni, kalau murid-murid nak tahu, ianya tergolong dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat ni sebenarnya ada rahsia di sebaliknya. Jadi, apa rahsianya? Zakat ini dalam kata bahasa Arab disebut sebagai zakah, yang memiliki erti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang pada perkataan zakat ini. Zakat ni, ia dinamakan oleh sebab terkandung di dalamnya harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Oleh kerana murid-murid tak sabar nak belajar bab mengeluarkan zakat, ayo kita mulakan. Pengertian zakat. Zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata bahawa berilah zakat kepada seseorang yang fakir miskin itu menjadi kaya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab itu ialah pemberian zakat itu perlulah dilaksanakan sehingga tiada lagi orang fakir miskin dan orang fakir miskin itu telah keluar bebas dari wilayah kefakirannya itu. Zakat ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat harta. Zakat fitrah ni bermaksud zakat yang wajib dikeluarkan ke atas setiap orang Muslim yang cukup syarat-syaratnya. Kejap lagi saya akan beritahu apa syarat wajib fitrah ini. Kalau murid-murid yang tahu, pembayaran zakat fitrah pula mestilah dibayar sejak awal Ramadan lagi yang bertarikh 1 Ramadan dan paling lambat pun sehingga 1 Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Seterusnya kita pergi ke zakat harta pula. Zakat harta ni bermaksud zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, dan zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat pertanian, zakat saham dan zakat pendapatan. Untuk pembayaran zakat harta, ia boleh dibayar bila-bila masa sahaja. Kadar bagi zakat harta ialah sebanyak 2.5% dari jumlah harta. Maksudnya dekat sini, segala harta benda kita, 25% dari harta kita tu sebenarnya bukan hak kita, tetapi hak golongan 8 asnaf yang layak menerima zakat daripada kita. Zakat harta ni wajib dikeluarkan sebab ia adalah satu jalan jihad kepada Allah dan Islam. Mari saya terangkan secara terperinci lagi tentang jenis zakat harta. Zakat wang simpanan ni merupakan salah satu jenis zakat harta dan telah dianggap wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat sebab ia merupakan satu hak milik yang boleh dikembangkan dengan merangkumi semua jenis wang, sama ada kertas, shilling ataupun yang ada dalam bank tanpa ada sebarang keraguan dan piutang. Selain itu, kita berpindah ke zakat emas dan perak pula. Ianya zakat yang dikenakan ke atas beberapa logam yang berharga iaitu emas dan perak. Untuk zakat emas, ia dikira dalam dua keadaan. Pertama, emas yang tidak dipakai iaitu disimpan, dan yang kedua, emas yang dipakai iaitu dijadikan sebagai perhiasan. Untuk zakat perak pula, bezanya dengan emas ialah nisabnya iaitu 595 gram. Seterusnya kita beralih ke jenis zakat harta yang ketiga, iaitu zakat perniagaan.
Zakat ini juga wajib untuk dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan, sama ada berasaskan pembuatan perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan. Tidak kiralah dalam bentuk perniagaan apapun seperti persendirian, perniagaan perkongsian sesama Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya. Di samping itu, untuk zakat ternakan, haiwan ternakan yang diwajibkan zakat cumalah unta, lembu, kambing dan biri-biri. Untuk haul haiwan ternakan itu mestilah sama, iaitu 1 tahun. Manakala untuk nisab pula berbeza kerana dia mengikut haiwan. Misalnya, unta 5 ekor, lembu 30 ekor dan kambing 40 ekor. Zakat pertanian pula hendaklah dikenakan ke atas makanan ruji yang mengenyangkan ke atas sebuah kawasan yang telah cukup nisab dan haulnya. Bijirin merupakan dari jenis makanan asasi yang mengenyangkan serta tahan lama kalau disimpan seperti padi, gandum, jagung dan kurma yang telah dizakatkan. Manakala tanaman yang tidak asas seperti tebu, lada hitam, kelapa sawit, getah, koko dan buah-buahan hendaklah dikenakan zakat perniagaan sekiranya diperniagakan. Kita berbalik semula untuk bahagian zakat fitrah. Seperti yang saya katakan, akan beritahu untuk syarat wajib zakat fitrah. Antaranya ialah seorang Muslim masih mempunyai makanan yang lebihan dan masih hidup. Sehubungan dengan itu, dalil nakli mengeluarkan zakat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Berkaitan dengan hukum mengeluarkan zakat pula, ayat Al-Quran di atas menerangkan bahawa zakat adalah rukun Islam yang paling penting serta perintah untuk menunaikan solat itu wajib. Sama juga seperti menunaikan zakat pun wajib juga. Jadi marilah kita sama-sama menunaikan rukun Islam yang berkaitan dengan zakat supaya harta kita sentiasa suci, bersih, subur dan berkat di samping kita mendapat keredaan daripadanya. Walau bagaimanapun, hikmah yang terdapat di sini untuk mengeluarkan zakat ialah harta bertambah berkat, membersihkan diri daripada dosa, membantu ekonomi umat Islam serta mengeratkan silaturahim antara pengeluar zakat dengan orang lain. Apabila wujudnya kesedaran terhadap masyarakat, setiap orang Islam mampu menunaikan kewajipannya untuk mengeluarkan zakat kepada pihak yang menerima. Berkaitan tuntutan mengeluarkan zakat ialah zakatnya hendaklah dilakukan dengan ikhlas untuk membantu sesama Islam, dan kita berharap tiada terjadi untuk meminta sesuatu barang dengan cara mengungkit-ungkit. Selain itu, zakat hendaklah dilaksanakan dengan memenuhi syarat yang ditentukan seperti orang Islam, merdeka, milik sempurna, mencukupi nisab serta cukup haul. Akhir sekali, bagi murid-murid yang tidak jelas tentang asnaf ini, ia mempunyai 8 golongan yang berhak menerima zakat. Antaranya ialah fakir, seperti orang yang tidak mempunyai hasil usaha atau harta bagi memenuhi kebutuhan tanggungannya. Yang kedua, orang miskin yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ialah amil, di mana dia seorang panitia penerima serta pengelola dana zakat. Yang keempat, orang mu'allaf yang dikatakan lemah imannya sebab baru masuk Islam telah pun dianggap oleh sekelompok orang. Yang kelima, merupakan orang yang terbelenggu di bawah sesuatu kuasa atau keadaan yang dipanggil riqab, seorang yang hamba sahaya atau budak. Yang keenam ialah gharim, iaitu orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh pula dipanggil fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah, berperang serta menerapkan hukum Islam. Asnaf yang terakhir berhak menerima zakat itu ialah Ibnu Sabil, kerana dia seorang yang terputus bekalannya dalam bermusafir serta para pelajar perantauan. Apa yang saya boleh simpulkan di sini,
kita sebagai umat Islam perlulah memahami hikmah-hikmah pelaksanaan zakat. Bukan itu sahaja, umat Islam mestilah menunaikan tanggungjawab kerana ia merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan, serta menunaikanlah tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dengan berkongsi harta yang dimiliki. Sekian itu sahaja daripada saya tentang penerangan mata pelajaran Tauhid Darjah 1 Bab 4 tajuk mengeluarkan zakat. Sebelum kita menghabiskan kelas kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat berlaku kesilapan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.